Dan pastinya hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan bila mahasiswa mengundi Undi 18. Dan kita akan bersama dengan dua orang figura selepas saja nanti. Tapi sebelum tu, kita nak meninjau dulu bingkisan yang telah disediakan. Kita kembali selepas ini. Setelah perlawanan tamat, seluruh peserta yang terlibat bergerak ke Astana Putra bagi acara penyampaian hadiah, sesi ramah mesra dan menjamu selera. Pelancaran slogan daripada alumni kepada UPM turut dilancarkan oleh Yang Amat Mulia Tengku Syarif Laksamana Perlis, Datuk Seri Diraja Syed Razlan Syed Putra Jamalul Lail. Pengerusi Lembaga Pengarah UPM merangkap mantan jurulatih Serdang Angels yang disegan. Pusat Perhubungan Alumni UPM turut berharap agar kejohanan yang dianjurkan buat pertama kali ini menjadi penanda aras penganjuran kejohanan tahunan pada tahun-tahun akan datang. Mekar akan terus berkembang dengan pelaksanaan program-program yang melibatkan alumni UPM untuk menyumbang kembali kepada alma mater. Bermula 8 pagi tadi sehingga jam 6 petang nanti, sebanyak 962 buah pusat mengundi telah dibuka dan juga mempunyai lagi baki 59 pusat mengundi akan dibuka seperti yang telah diwartakan dan membolehkan rakyat negeri Johor menjalankan kewajipan mereka untuk memilih siapa pemimpin di kawasan yang mereka berada. Dan kehadiran anak-anak muda sebenarnya sebilangan besarnya mahasiswa membanjiri pusat mengundi bagi memilih calon yang layak untuk menjadi adun di kawasan mereka. Meskipun begitu, ada juga suara-suara yang berpertikaikan yang memandang rendah dan mempersoalkan kematangan anak-anak muda ini untuk memilih ataupun memimpin sesebuah kawasan dan juga membawa suara anak-anak muda ke peringkat yang lebih tinggi. Untuk membincangkan berkenaan dengan Undi 18 bila mahasiswa mengundi, kita bersama dengan dua orang tetamu pada hari ini. Muhammad Ikram, Muhammad Rizwan, pensyarah UCSI dan juga penganalisis politik, dan juga bersama kita pada hari ini adalah saudara Ahmad Faik Arif Abdul Manan, aktivis mahasiswa dan juga pelajar ijazah sarjana muda komunikasi UUM. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau kita ikutkan lebih daripada 100,000, hampir 200,000 pengundi muda di arena pilihan raya negeri Johor buat kali yang ke-15 ini. Jadi ia membuka ruang kepada kita untuk mempersoalkan di manakah kematangan, di manakah kredibiliti seorang pengundi muda itu. Jadi sebagai mukadimah pada lensa IPT hari ini, Encik Ikram, apa pandangan Encik berkenaan dengan undi muda? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada saudara Syarul Islam dan juga kepada saudara Afiq. Baik, pada hari ini kita membincangkan mengenai IPT, mengenai undi muda. Ya. Baik, so sebelum kita pergi lebih lanjut, kita perlu tahulah apakah definisi mengenai undi muda tersebut. Kerana kalau kita mengikut daripada Seksyen 2 Akta Perundang Belia 2007, mereka mengatakan bahawa undi muda itu terdiri daripada mereka yang berumur 15 hinggalah umur 40 tahun. Tapi di peringkat antarabangsanya melalui Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu adalah pada usia 15 hinggalah ke usia 25 tahun. Ya. Baik, walau bagaimanapun ya, kita melihat bahawa undi muda itu secara rawaknya adalah pada usia 15 hingga 40 tahun. Tapi kita perlu ingat bahawa setiap negara mereka mempunyai definisi yang berbeza mengenai golongan muda ataupun undi muda. Baik. Khususnya kepada negara-negara membangun. Okey, baik, di Malaysia pula definisi politiknya adalah pada usia awalnya 21 tahun hingga 40 tahun. Tetapi kerajaan telah menurunkan pada usia 18 tahun. Di mana bagi pendapat saya ini adalah satu tindakan yang bijak daripada pihak kerajaan. Kalau kita lihat di negara-negara maju seperti negara United Kingdom dan Eropah, ya, di mana undi muda itu telah lama berlaku. Okey, dan mereka telah letak pada usia 18 tahun. Baik. Kerana pada usia 18 tahun tersebut ya, mereka memberikan ruang kepada golongan muda, okey, untuk orang kata memilih agama mereka sendiri, untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri dan sebagainya. Sebaliknya di Malaysia, okey, golongan 18 tahun, kita boleh buat apa saja secara literalnya tanpa memohon ataupun meminta permintaan daripada ibu bapa. Tapi dari segi undi muda itu memberi hak untuk mengundi tidak boleh. Okey, ini berbeza kontra.
Tetapi selepas kerajaan menurunkan pada usia 18 tahun, Betul. ini adalah satu langkah yang bijak di mana kita telah memperkasakan peranan kerajaan. Dan pada hari ini ia turut diperkasakan melalui kerajaan negeri, kalau saya tidak silap, Johor, di Perak dan juga di Selangor untuk menduduki Dewan Legislatif itu diturun daripada 21 hingga ke 18 tahun. Baik. Ini menunjukkan bahawa kerajaan sudah memandang serius mengenai peranan golongan muda kita pada hari ini. Saya kira kalau dikaitkan dengan negara yang maju seperti Eropah dan sebagainya, ia satu langkah yang agak tidak tepat kerana mereka sudah dari sistem pendidikannya, mereka sudah ke depan dan sebagainya. Jadi dari segi kefahaman politik dalam golongan mahasiswa di peringkat sekarang ini, Faik, apa pandangan Faik pula? Bagi saya, kepada kesedaran pengundi baru ataupun mahasiswa itu sendiri dalam pendedahan mereka tentang politik di Malaysia itu agak rendah. Kerana kalau kita lihat, kalau saya sendiri sudah berada di Johor sepanjang 5 hari, tempoh berkempen, saya melihat dan bertanya sendiri dengan orang-orang muda bahawa mereka akan memilih apa yang mereka rasakan telah lama membantu mereka, memberikan sinar dan juga memberikan bantuan kepada mereka. Dan ada juga saya bertanyakan kepada orang-orang muda ini, contohnya mereka yang telah memperjuangkan kemerdekaan, parti-parti tersebut, mereka akan memberikan sokongan mereka tanpa ada satu penilaian yang rasional terhadap parti-parti politik yang ditawarkan dalam kalangan orang muda itu sendiri. Jadi saya kira kalau di usia 18 ke 21 tahun, mereka ini di golongan-golongan umur seperti ini, mereka akan menjawat jawatan di kampus, di universiti dan sebagainya. Menjelang ke umur 21 yang diberi mandat untuk mengundi. Tapi kini di seawal 18 tahun mereka sudah boleh mengundi. Jadi apa mekanisme yang perlu diterapkan kepada pengundi-pengundi ini agar mereka mengundi bukan ikut perasaan, bukan ikut calon tu cantik ke, handsome ke, tapi kerana atas kredibiliti sebagai seorang pemimpin itu sendiri, Ikram? Baik, terima kasih kepada saudara-saudara Islam. Kalau kita nak mengukur kepada konsep persepsi dan sebagainya itu, saya rasa kita akan melihat dari segi faktor luaran dan faktor dalaman terhadap pengundi muda. Tapi saya rasa kalau hari ini seperti kita berbalik tadi soalannya, adakah pengundi muda kita ini orang kata, Afiq kata tadi sedar atau tidak sedar kesedaran itu. Bagi pendapat saya sekarang ini, wahana sekarang ini, pengundi muda kita telah sedar mengenai kepentingan politik. Melalui apa? Media baru kita pada hari ini. TikTok, Instagram dan sebagainya. Dan mengikut kajian yang telah dilakukan, lebih kurang 50% golongan muda pada hari ini bawah daripada 18 tahun juga telah terlibat sama mencakna dalam isu-isu politik. Sebenarnya isu politik pada hari ini kalau saya lihat bukanlah satu isu yang baru. Betul. Kerana undi-undi remaja kita golongan belia sekarang pada ini telah terdedah dengan pelbagai isu, lebih-lebih lagi dengan ketidaktentuan politik kita pada hari ini. Jadi saya kira ini satu nafas baharu dalam kancah mahasiswa itu. Betul. Namun adakah ia memberikan satu nafas baru bagi mungkin isu politik itu dibersihkan oleh mahasiswa itu tadi, Faik? Baik, kalau kita lihat sebelum ini kita melihat bagaimana ketirisan, korupsi dan penyalahgunaan kuasa, ketidakstabilan politik itu sendiri. Kita dapat lihat di kebelakangan 2 tahun ini di mana pertukaran Perdana Menteri, pertukaran Menteri Besar dan pembubaran di don-don negeri, mereka melihat bahawa perkara ini tidak boleh lagi diteruskan dan mereka perlu kehadapan dan memberi isyarat kepada pemimpin-pemimpin politik pada hari ini untuk menghentikan segala permainan ini dan membawa suara mereka dengan sebenar, dengan tekad mereka, dengan semangat iltizam untuk membawa negara kita ke arah yang lebih baik di masa hadapan, di mana kita sendiri sekarang ini berada dalam kesukaran, bencana alam, pandemik dan sebagainya. Ia tidak boleh disekalikan dengan bencana politik yang melanda dalam negara kita. Baik, saya kira isu politik ini sejak daripada zaman kemerdekaan sehingga kini saya kira isu itu masih ada. Jadi kestabilan politik sebelum diberi mandat kepada undi 18 ini sendiri sudah ada isunya. Jadi apa antara pengaruh ataupun adakah undi muda itu boleh mempengaruhi sistem politik negara kini, Encik Ikram? Baik, sememangnya kalau kita lihat dari segi statistik undi muda kita pada hari ini apabila kerajaan menurunkan daripada 21 hingga 18 tahun lebih kurang daripada 1.4 juta
pengundi baru, iaitu saya boleh kirakan bahawa dalam 40 hingga 49%. Tapi adalah tidak adil kalau saya katakan bahawa pengundi muda adalah majoriti kepada penentu kepada hala tuju sebuah negara. Walau bagaimanapun kalau kita lihat pengundi muda ini memang signifikan. Baik. Ya, kalau kita lihat bagaimana di negara Indonesia sebenarnya golongan mahasiswa yang telah menjatuhkan Presiden Soeharto, peristiwa Tiananmen Square 1989, kita dapat lihat perarakan mahasiswa-mahasiswa ini sehingga telah menggegarkan dunia arena politik antarabangsa ketika era tersebut. Baik. Maka kita tidak boleh lari daripada orang kata peranan pengundi muda. Kesedaran itu adalah satu benda yang subjektif. Apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini ialah mereka faham mengenai tentang politik tersebut. Tetapi sejauh mana mereka menilai dan sejauh mana mereka menghayati politik, itu yang sering menjadi tanda tanya kepada semua pihak pada hari ini. Okey, kita akan jawab persoalan itu sebentar saja nanti. Tapi dalam hal ini, mungkin kita lihat era yang seperti Encik Ikram katakan tadi itu kembali. Mungkin kita bermula dengan PRN Melaka hari itu, kita dah melihatkan trend bahawa mereka mengangkat mahasiswa untuk menjadi calon pada PRN Melaka pada tempoh hari, dan juga pada Johor pun terpalit sama. Jadi apa antara nilai yang kita boleh pelajari daripada isu seperti ini? Baik. Perkara yang saya lihat trend yang menghadapankan pemimpin mahasiswa dalam arena politik negara ini adalah satu perkara yang baik. Di mana mereka ini ada sudut pandang yang berbeza dalam membawa pembaharuan dalam arena politik negara. Contohnya saudari Farzana di Melaka baru-baru ini, walaupun percubaan meletakkan mahasiswa itu sendiri dalam arena politik, ia adalah membawa satu corak ataupun warna baru dalam politik negara. Di PRN Johor juga ada lebih kurang 7 calon yang mana terdiri daripada orang-orang muda yang berusia daripada 20 hingga 35 tahun, yang mana mereka menawarkan diri dalam arena politik untuk dipilih. Orang muda ini menawarkan diri untuk dipilih dan menjadi wakil di kawasan-kawasan mereka yang mereka tandingi. Ini adalah satu isyarat di mana orang muda juga mampu untuk bersama-sama dalam arena politik negara. Okey, saya kira kemampuan itu masih singkat untuk diukur pada tempoh yang sangat singkat. Katanya PRN Johor pada hari ini, calon-calon mereka mempunyai masa yang sangat singkat untuk memberikan gambaran yang baik kepada masyarakat di setempat di kawasan itu. Namun kita akan ceritakan sebentar saja nanti berkenaan dengan persoalan-persoalan yang Encik Ikram katakan tadi. Tapi kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Undi 18 bila mahasiswa mengundi. Jadi kita masih lagi persoalkan tentang penghayatan politik, kematangan politik di kalangan mahasiswa. Tadi kita ada berhenti seketika berkenaan dengan tanda tanya kematangan dan juga kredibiliti seorang mahasiswa ataupun seorang pemimpin muda untuk memimpin satu kawasan dan juga untuk mengundi. Jadi mungkin ini terpalit dengan sistem pendidikan negara yang daripada awalnya, daripada akar umbi, perlu menjalankan tanggungjawab sebagai institusi yang memberikan pendidikan dan juga penghayatan kepada mahasiswa seperti pengundi-pengundi muda seperti mahasiswa dan sebagainya. Apa pandangan Encik Ikram? Baik, kalau kita melihat daripada tahun 1960-an di mana kita ada satu geng keras di mana peranan mahasiswa ketika era tersebut yang menjadi pemimpin pada hari ini. Tetapi semangat tersebut makin luntur. So sebelum saya menjawab soalan tersebut, kita kena tahu apakah faktor-faktor yang boleh kita mewujud atau membangkitkan semangat mahasiswa kita. Baik, kenapa semangat itu semakin luntur pada hari ini? Kerana antaranya adalah kerelevanan AUKU. Bagi saya, apabila kita menurunkan kepada usia 18 tahun, kita perlu menstrukturkan kembali kerelevanan AUKU, bukan sahaja di universiti tetapi juga di sekolah-sekolah menengah. Kerana 18 hingga 19 tahun adalah golongan pelajar yang menduduki STPM, STAM dan sebagainya. Baik. Kemudian adalah daripada segi pedagogi pendidikan itu sendiri. Kerana pada hari ini kalau kita melihat pedagogi pendidikan yang ada pada hari ini adalah mereka cuba menyekat kepada kegiatan aktivisme bukan sahaja kepada pelajar tetapi juga kepada tenaga pengajar. Ya. Kemudian saya juga ingin mencadangkan kepada para pemegang taruh, apabila kita melihat pada 18 golongan muda 18 hingga 40 tahun, cuba kita bahagikan kepada frasa-frasa tertentu. Yang pertama 18 hingga 19 tahun. Kita kena tahu apa keperluan mereka. Ini golongan pelajar di sekolah. Kemudian pada usia 20 hingga 22 tahun. Ini adalah golongan pelajar mahasiswa. So kemudian pada usia 30 hingga umur 40 tahun. Ini golongan muda yang di mana telah mencari pekerjaan untuk membayar PT-PTN dan sebagainya. Dan mereka semuanya ada orang kata keperluan dan suara mereka sendiri.
So dalam aspek institusi pendidikan, saya kadang-kadang tertanya juga sejauh mana sebagai contoh pengajian am boleh membangkitkan semangat patriotisme dengan pelajar-pelajar form 6, tingkatan 6 ataupun STAM. Kemudian pelajar di peringkat ijazah dan diploma, hubungan etnik, titas, kemudian falsafah dan sebagainya. Di mana subjek-subjek ini mampu untuk meningkat, menyemai, mewujudkan kefahaman dan penghayatan kepada nilai politik negara kita. Oleh itu saya mencadangkanlah supaya di institusi swasta untuk mewujudkan satu subjek politik yang berkesan kepada semua mahasiswa kita yang merentasi bangsa dan sebagainya untuk memahami nilai politik. Sebab saya rasa mereka faham apa itu politik, tetapi nilai penghayatan itu kurang. Baik. Itu pendapat saya. Terima kasih. Jadi adakah Saudara Faik melihat undi 18 ini mengubah landscape ataupun corak pendidikan dalam negara? Baik, apa yang Dr. katakan oleh Encik Ikram tadi, bahawa penekanan terhadap pendidikan di semua peringkat umur bermula daripada 18 hingga 20 tahun ini perlu diberikan penekanan kerana apa yang mereka didedahkan dengan suasana keadaan politik di dalam bilik darjah mereka tidak sama dengan apa yang berlaku di luar ini. Mereka terlalu orang kata mengikut dan juga bersama-sama mempelajari apa yang telah ditulis dalam kitab atau dalam buku-buku pelajaran mereka, tetapi untuk mereka lebih memahami apa itu politik yang telah berlaku dalam negara, mereka harus juga mengambil pendirian untuk memberikan pendedahan kepada mereka dengan mencari isu-isu di dalam media sosial dan media era baru ini untuk meningkatkan kesedaran mereka terhadap politik itu sendiri. Dan mana kita tahu bahawa anak-anak muda ini adalah pencetus kepada pembaharuan dalam negara itu, kerana mereka lah yang mempunyai semangat untuk melawan korupsi, melawan ketidakadilan dan juga ketidakstabilan yang saya katakan sebentar tadi dalam negara, untuk membawa atau memacu negara ini ke arah negara yang lebih maju pada masa akan datang. Jadi saya ingin selitkan sedikit untuk mengajak semua anak-anak muda yang berada di negeri Johor untuk keluar beramai-ramai sebelum pukul 6 petang ini, membuang undi dan menunaikan tanggungjawab anda di pusat-pusat pengundian di sana. Baik, kita ada lebih kurang 1 jam lagi untuk pusat pengundi tutup. Satu soalan yang sangat baik oleh Saudara Faik. Jadi, kalau kita ikutkan sekarang, landscape politik mungkin ada sedikit berubah dan juga fresh, segar kita kata, sebab dicampur aduk dengan pengundi-pengundi ataupun calon-calon muda yang memberi nafas baru kepada arena politik dalam negara. Dan pastinya, satu mekanisme baru akan diterapkan dalam menjadikan arena politik ini lebih segar dan juga diterima oleh semua peringkat umur. Dan saya kira untuk mendedahkan calon-calon muda ini dengan arena politik, ia memerlukan satu perjalanan. Ia memerlukan satu jalan yang telus dan juga satu jalan yang perlu mereka ikut sampailah mereka berakhir di arena politik itu nanti. Jadi apa antara kita boleh katakan sebagai tujuan utama mereka sebelum mereka berada dalam kancah politik itu sendiri, Cik Ikram? Baik, terima kasih Cik Syahrul. Seorang mahasiswa kalau mereka telah terdedah dengan politik kampus dan sebagainya, itu adalah satu perkara positif untuk mereka. Tetapi untuk seperti yang Saudara Afiq bagi tahu tadi, bahawa politik di dalam mereka belajar itu adalah berbeza dengan politik di luar. So kita, bagaimana kita nak memastikan bahawa mahasiswa ini agar orang kata bersedia? Pertama sekali adalah dari segi penghayatan mereka itu. Kerana sekarang ini apa yang kita gusarkan adalah kebobrokan daripada media. Bagaimana mereka menapis, menilai media, input-input yang mereka terima tersebut. Sekiranya mereka sudah ada perkara asas seperti itu, saya yakin dan percaya mereka mampu untuk mengubah landscape politik negara kita. Kerana pada hari ini kalau kita lihat ramai pemimpin muda yang telah jadi Perdana Menteri. Cakap saya di negara-negara yang mana? Okey. Selepas pemimpin muda, bukan kita akan memperkasakan pula golongan-golongan tertentu untuk menjadi pemimpin. Persoalan di sini, sejauh mana pula kita sebagai rakyat ini, seperti rakyat ataupun golongan-golongan yang mungkin orang kata yang senior, menerima pula golongan muda. Sebab sehingga sampai ke hari ini, tahun 2022, daripada dibincangkan pada PRU 11 sampailah PRU 14, sampai ke hari ini, saya seringkali kita katakan bahawa golongan muda ini tidak cakna. Golongan muda tidak matang. Kenapa kita tidak beri peluang kepada mereka? Kenapa kita mesti menekan mereka? Baik. Itu persoalan di sini. Andai kata Faik diberikan satu mandat kepada
calon-calon muda, mungkin kepada Faiq sendiri untuk menjadi pemimpin kepada negara, bukan sekadar memimpin kawasan misal kata di Sungai Manik katakan, tapi memimpin satu negara, kerajaan persekutuan. Apa pandangan, pendapat dan juga apa yang Faiq harapkan? Baik, soalan yang bagus, yang baik untuk kita nilai dan lihat daripada segenap sudut. Jika dalam sesebuah pilihan raya negeri itu, kita ada lihat ada calon yang berumur 60 tahun ke atas, 40 tahun, dan peringkat-peringkat umur ini dilihat sebagai mereka yang menawarkan diri. Jika dipilih, orang muda dipilih sebagai seorang yang mewakili suara mereka di kawasan, contoh di Sungai Manik. Mungkin ada suara-suara orang muda, suara belia yang boleh ditekankan, diperjuangkan di dalam Dewan Negeri, di dalam Parlimen itu sendiri. Jadi perkara-perkara seperti hutang PTPTN, peluang pekerjaan kepada golongan muda dan semua ini adalah satu perkara yang boleh diberikan perhatian yang lebih kepada golongan ataupun pemimpin yang mungkin lebih berumur daripada orang-orang muda itu sendiri. Jadi saya kirakan bahawa penglibatan orang muda dalam kepimpinan negara sangat penting, dan saya tekankan kepada semua yang menonton pada petang ini untuk memberikan ruang dan peluang kepada orang-orang muda memimpin negara yang akan membawa sinar baru dan harapan memacu ke arah kemajuan negara pada suatu masa akan datang. Baik, undi Faiq. Baik, apa pun kita nak ucapkan, mungkin ada satu lagi sedikit soalan yang kita ingin tanyakan kepada Encik Ikram berkenaan apa antara harapan, apa antara yang hala tuju politik muda ataupun pelibatan politik-politik calon-calon muda dalam arena politik di negara kita pada hari ini. Encik Ikram, silakan. Baik, kepada seperti yang saya suka tadi Saudara Afiq kata bagi tahu tadi kepada anak-anak muda, keluarlah pergi mengundi. Okey, selain pada keluar pergi mengundi itu, okey, jangan tak balik kampung. Ini ramai yang tak balik kampung. Bila kita kata dah undi ke apa semua, itu bukan urusan dia. Tak boleh lah. Sebab pengundi muda ni 1.4 juta lebih. Kalau di Johor tu 700 lebih orang. Betul. Itu tak termasuk undi rosak lagi yang dibuat di golongan muda. Itu yang kita risau. Okay, so harapan saya kepada pengundi muda, inilah masanya untuk membuktikan bahawa anda cakna. Anda cakna dan sensitif dengan orang kata politik di negara kita. So pergilah mengundi. Alright, okey, bersedia. Yang paling penting menghayati nilai politik itu sendiri. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua tetamu kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya adalah Encik Muhammad Ikram Muhammad Rizwan, pensyarah UCSI dan juga penasihat politik. Dan di sebelah hujung sana kita bersama dengan Mak Faiq Arif Abdul Manan, aktivis mahasiswa dan juga pelajar ijazah Sarjana Muda Komunikasi Universiti Utara Malaysia UUM. Terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama kami, dan pastinya kepada rakyat Johor, 2.6 juta pengundi diberikan peluang untuk mengundi pada tahun ini atau pada hari ini, dan juga 173,177 pengundi muda diberikan mandat, diberikan peluang dan diberikan perdedahan untuk mengundi secara pertama kali di negeri Johor. PRN Johor ke-15, anda yang menentukan siapakah yang patut dipilih untuk jadi pemimpin di negeri anda. Dan pastinya buat pengundi-pengundi di Johor dan juga pengundi secara amnya di Johor, pilih